apa yang kamu akan dapat mengenai dalam tajuk ini, iaitu dokumen perniagaan yang perlu simpan. So, yang pertama, apa dokumen yang kamu perlu simpan? Kalau kamu dah buka perniagaan kan, apa dokumen yang kamu perlu simpan? Perlu simpan ke? Kenapa tak buang je? Kenapa? So, yang pertama, apa dokumen yang kamu kena simpan? Bila kamu dah buka perniagaan, kamu dah running perniagaan, kamu kena simpan rekod transaksi bank. Rekod transaksi bank ni maksudnya rekod yang macam mana? Atau senang cakap ataupun senang faham, iaitu apa dia? Mengenai penyata bank ataupun bank statement. Sangat-sangat penting bank statement. Kenapa penting? Kalau tak simpan tak apa ke bank statement? Bank statement sangat-sangat penting kalau kamu mulakan perniagaan, sama ada kamu mulakan perniagaan ataupun perniagaan kamu dah di tahap yang paling tinggi. Tak kiralah di mana tahap perniagaan kamu, bank statement ini sangatlah penting. Kenapa penting? Yang pertama, nanti kalau kamu nak buat loan, kamu nak buat pinjaman, contohnya lah pinjaman untuk membesarkan perniagaan kamu, bank akan tengok pada penyata bank kamu. Sebab apa? Dia nak kena tengok berapa keuntungan bulanan yang kamu akan dapat, ataupun berapa keuntungan bulanan yang kamu dah dapat sebelum ni, ataupun berapa perbelanjaan kamu setiap bulan, ataupun berapa pendapatan bersih kamu. Kamu kena jaga penyata bank ni dengan baik. Selalunya penyata bank ni, bank akan keluarkan kepada kamu ataupun kepada syarikat setiap bulan. Kalau kamu nak tengok, contohnya lah, kalau kamu nak tunggu setiap bulan tu macam lambat kan, kamu nak kena tengok kamu nak kena tunggu 1 bulan baru kamu dapat full statement kan. Sekarang kan dah zaman canggih kan, kamu boleh cek melalui online kan. Contohnya macam kita ada CIMB Clicks, Maybank to You kan. Contohnya saya ambil macam CIMB Click lah kan. Semua sekarang ni saya rasa semua dah tahu pasal CIMB Click kan. So, apa kegunaan dia? Macam ni lah. Contohnya macam kamu punya customer, nanti dia akan bayar. Contohlah kita buka perniagaan tadi kan, contoh nama perniagaan nama Mona kan. Contoh macam pelanggan kamu, dia dah buat pembayaran kepada kamu, tetapi dia tak inform kat kamu kata dia dah bayar kan. Contohlah dia tak inform kamu kata dia dah bayar. Jadi kamu boleh tengok di account statement. Di account statement tu selalunya, contohnya kalau CIMB kepada CIMB, dia cepatlah. Contoh pelanggan kamu transfer pada pukul 12, pukul 12, and then pukul 12 1 minit kamu boleh cek dekat penyata akaun kamu dah masuk duit. Lepas tu yang kedua, iaitu kamu kena simpan rekod jualan. Rekod jualan yang macam mana? Rekod jualan ni maksudnya setiap aktiviti jualan yang kamu lakukan. Tak kiralah jualan secara terms ke kan, ataupun jualan secara tunai ke, mesti simpan dokumen. Kenapa kena perlu simpan? Contoh saya ambil. Contoh kamu dah jual barang, kamu dah jual barang kepada orang lain kan, ataupun kepada pelanggan kamu. Kamu maksudnya perniagaannya ataupun transaksi ini kamu jual secara kredit lah, ataupun kamu bagi terms dekat dia. Jadi bila kamu dah bagi terms dekat dia, of course lah dia akan ikut kepada term. Contohnya term 30 hari. Term 30 hari. Jadi dalam masa 30 hari dia kena buat bayaran untuk invoice yang kamu dah keluarkan. Jadi kalaulah tiba-tiba kamu post barang tersebut dengan invoice, dan invoice dia is gone, hilang ke mana?
kenapa ataupun staff tercicir ke hilang kan. Jadi macam mana kamu nak buat pembayaran? Itu pentingnya, sebab pentingnya kamu kena simpan dokumen jualan untuk ataupun site sebagai seorang seorang syarikat tu lah, okey, site syarikat. Okey, sebab apa? Selalunya invoice dia akan ada 2 ataupun 3 salinan. Contoh yang pertama, salinan pertama selalunya dia akan ada warna lah, okey. Yang pertama, salinan pertama selalunya dia akan berwarna putih, okey, putih. Lepas tu salinan kedua dia akan ada warna merah dan juga warna biru. Okey, dia ada juga yang warna-warna lain, ada yang jenis yang satu color je, okey, terpulang lah kan. Okey, kalau untuk kamu nak lebih senang kan, kamu buat invoice yang berwarna-warna. Maksudnya yang warna putih tu kamu kena bagi kepada customer, yang warna merah kamu kena simpan untuk filing kamu, dan juga yang warna satu lagi tu kamu simpan untuk filing, tapi tu adalah filing yang last sekali lah kan. Okey, jadi tiba-tiba hilang, okey, tiba-tiba invoice yang kamu post kat customer kamu hilang. So apa nak buat? Macam mana kamu nak nyatakan dia dah beli? Dengan adanya record ataupun dokumen yang kamu simpan di pihak kamu. Okey, yang tadilah yang warna merah. Okey, jadi kamu dah ada bukti yang menyatakan kamu dah hantar barang tu. Okey, maksudnya kamu dah ada kopi kamu. Okey, jadi kamu boleh hantar ataupun kamu boleh buat salinan. Okey, yang terbaru hantar kepada pelanggan. Okey. Okey, bil tunai. Okey, bil tunai bermaksud setiap jualan yang kamu lakukan secara tunai. Okey, maksudnya terms JCOD lah, okey, cash on delivery ataupun advance advance payment, sometimes ada juga, okey, advance payment. Okey, maksudnya customer dia walk in terus ke kamu punya perniagaan. Contohnya dia datang terus untuk beli sesuatu barang, dan dia bayar by cash. Okey, itu adalah bil tunai. Kamu walaupun dia bayar secara cash, okey, kamu kena record. Okey, kena record. Maksudnya bila dah ada cash, okey, kamu kena bank in dalam account. Sebab apa? Nanti akan ada transaksi lah kan. Contohnya dia bayar secara cash tapi tak ada pun dalam account kan. Okey. Kemudian apa lagi? Slip pendaftaran tunai. Maksudnya ataupun slip bank lah, okey, slip bank. Contohnya macam orang bayar kepada kamu, okey. Maksudnya receipt. Contoh macam receipt daripada Maybank to you kan. Contohnya dia orang hantar kat kamu, okey, saya dah buat pembayaran untuk scan invoice. Okey, ini adalah bukti pembayaran. Okey, bukti pembayaran kamu kena simpan. Sebab apa kamu kena simpan? Sebab nanti kamu nak match dengan penyata bulanan. Okey, maksudnya kamu akan match nanti. Maksudnya kalau dekat sini ada 500, okey, ada tak kamu kena check dekat dalam slip, ada tak customer yang bayar kamu RM500? Okey, nampak macam mudah betul, simpan saja. Tapi kamu kena ingat, okey, dia bukan simpan semata-mata. Okey, then yang ketiga, okey, kamu kena simpan rekod pembelian. Okey, rekod pembelian ni maksudnya antara kamu dengan pihak supplier ataupun pihak pembekal. Okey, tadi jualan antara kamu dengan pelanggan, sekarang kamu pula yang jadi pelanggan dan juga pembekal. Sebab apa? Okey, contohnya kalau perniagaan, okey, yang bagi ataupun yang jual barang-barang kan, contohnya peralatan untuk membaki apa-apalah kan. Okey, contoh macam perniagaan engineering, perniagaan secara pembuatan kan. Okey, rekod pembelian. Okey, untuk rekod pembelian, okey, apa dokumen yang perlu ada? Okey, dia sama saja dengan rekod jualan. Apa yang dia perlu ada iaitu yang pertama kena ada bil tunai. Kalau pembelian ataupun pembelian lah, okey, pembelian secara tunai. Yang kedua kena ada invoice. Maksudnya invoice daripada siapa? Daripada pembekal kepada kita. Okey, yang ketiga kena ada apa? Kena ada receipt. Okey, receipt ni lah. Okey, receipt ni pun kamu kena simpan. Okey, yang kemudian slip pendaftaran tunai ataupun receipt ataupun
Maksudnya proof yang mengatakan kamu dah buat bayaran tu, ataupun dipanggil, ada setengah tu dia guna payment voucher. Okey, kita tengok. Okey, kalau rekod pembelian, maksudnya kamu beli dengan supplier lah. Okey, kenapa? Okey, contoh kalau macam belian tunai, okey, kamu kena simpan. Sebab apa? Sebab contohnya, kalau kamu beli secara tunai and then kamu guna duit kamu sendiri, maksudnya kamu guna duit sendiri, lepas tu baru kamu nak claim dengan company. Okey, macam tu kan. So kamu kena simpan receipt tunai. Kalau kamu nak claim and then receipt tak ada, orang percaya tak? Mestilah tak percaya, maksudnya tak ada bukti yang mengatakan kamu dah beli barang tersebut. Okey, dan kalau kamu beli, okey, contohnya kalau kamu beli menggunakan duit kamu sendiri, okey, nanti orang akaun akan tanya, okey, ini untuk projek mana, ini untuk apa, okey, bukan simply maksudnya nak beli benda ni lah, okey, rasa nak beli benda ni lah, dan nak claim kepada company. No, bukan macam tu. Okey, okey, yang kedua, okey, invoice. Okey, invoice, setiap pembelian ataupun penjualan, okey, mesti ada invoice. Okey, kena ada invoice. Okey, contoh, kalau kamu membeli, okey, kamu sebagai pelanggan, ni kamu beli barang daripada supplier, dia orang akan bagi invoice dekat kamu. Kenapa dia orang bagi invoice? Sebab nanti, contohnya lah, nanti kamu dah banyak buat pembelian dengan diorang, okey, and then diorang dah bagi term dekat kamu, kan, bagi term contoh 30 hari lah, and then kamu dah beli barang, diorang dah hantar barang, lepas tu diorang bagi invoice. Okey, invoice tu adalah maksudnya bukti yang mengatakan kamu dah beli barang tu, okey, dan juga dokumen yang kamu akan gunakan untuk membuat pembayaran. Contohnya, nanti kalau kamu cuma bagi tahu dekat akaun je, contohlah okey, contoh kamu sebut nama mailing kan, mailing tolong buat payment untuk company sekian-sekian, kamu cuma bercakap saja kan. Contohnya kalau kamu kata mailing tolong bayar untuk company ni contoh 5,000, boleh ke si akaun tu dia nak bayar simply 5,000 dekat company tu? No, tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada hitam putih ataupun tak ada dokumen yang lengkap ataupun tak ada dokumen yang membuktikan kita ada hutang ataupun company tu ada hutang dengan satu pihak kan, sesuatu pihak yang lain. Okey, kemudian slip daftar tunai, maksudnya slip yang kamu dah bayar lah kan, dah bayar kepada supplier ataupun selalunya diorang guna payment voucher lah. Okey, setiap bulan akan ada diorang akan filing payment voucher, maksudnya dia nak tengok, okey, untuk bulan tu dah berapa ribu ataupun dah berapa amount company dah bayar kepada supplier. Okey, yang keempat, okey, yang keempat iaitu kos operasi. Kena record kos operasi. Maksudnya kos operasi ni maksudnya kos yang lain, okey, yang tak sama ataupun kos lain daripada kos-kos pembelian. Yang beli-beli barang tu tak termasuk. Ni adalah kos apa? Contoh macam kos bil pengangkutan, bil utility, and then bil apa lagi, contoh macam voucher gaji. Okey, contoh kita ambil macam perbelanjaan secara bulanan. Okey, contoh, okey, aktiviti perbelanjaan. Okey, contoh dalam perniagaan, apa perbelanjaan yang kamu maksudnya perbelanjaan yang kena ada setiap bulan. Contoh saya ambil macam utility. Okey, utility ni maksudnya bil air, bil elektrik kan. Okey, lepas tu kamu kena perbelanjaan apa? Contohnya ada perniagaan kamu ni ada kenderaan, okey. Contoh kena bayar hire purchase, maksudnya bayar kenderaan setiap bulan kan. Okey, lepas tu apa lagi perbelanjaan yang lain? Contoh macam kena bayar Unify kan. Lepas tu kena bayar maintenance, lepas tu kamu kena bayar apa lagi? Kena bayar gaji. Gaji pun penting kan. Mana ada orang buat kerja tak ada gaji sekarang ni, betul tak? Kemudian yang terakhir adalah
record. Okey, record apa? Okey, record ambilan dan modal. Maksudnya ambilan dan modal ni siapa yang ambil? Modal siapa? Okey, selalunya kita kena record ambilan, okey, yang pemegang saham ataupun owner syarikat tu dah ambil. Contohnya okey, contoh CA ni, okey, dia merupakan pemegang saham untuk syarikat Mona tu, okey. Lepas tu dia ambil ambilan, okey. Contohnya dia ambil ambilan untuk projek yang luar lah, contoh, okey. Bila dia dah ambil ambilan, okey, akaun kena record. Okey, kena record berapa ambilan yang dia ambil. Sebab apa? Bila tak record, okey, nanti bila dah buat audit ataupun dah buat untuk buat kewangan kan, close account, and then hilang 5,000. Pergi mana? Tanya tak tahu. Bila dah tak record akan berlaku masalah, mesti kena record. Okey. Lepas tu kalau contohnya, kalau dalam perniagaan tu 2 orang yang ambil ambilan, so kamu kena record 2 orang yang ambil ambilan. Berapa ringgit, berapa ribu ringgit, berapa tarikhnya, kamu kena record benda tu. Lagi-lagi kalau transaksi yang ambil duit secara tunai, okey, tu kamu kena record secara baik. Mesti ada kamu untuk senang, okey, kamu keluarkan satu payment voucher ataupun cash voucher. Okey guys, so setakat itu kelas kita pada hari ini untuk tajuk dokumen perniagaan yang perlu disimpan, okey, bila kamu dah memulakan perniagaan. Okey, so untuk tajuk ni kamu dah tahu, okay, invoice tu macam mana, and then kamu dah tahu kenapa kena simpan invoice, kenapa kamu kena keluarkan invoice, kenapa kamu kena simpan slip daftar tunai, kenapa kamu kena simpan bil ataupun receipt kan. Ataupun untuk kelas ni kamu dah tahu, okay, record jualan ni macam mana, record pembelian ni macam mana. Okay, so you guys semua jangan lupa untuk share video ini dan jangan lupa untuk like, okay, video yang ada ini. Okay, banyak lagi video-video yang PTM dah sediakan untuk anda semua. Okay, so jangan lupa untuk share dan untuk subscribe, okay, YouTube eTution, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram PTM, okay, di laman sosial, dan PTM juga ada Facebook, jangan lupa untuk add. Okay, so kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Hai, bye semua.